membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 23 Oktober tahun 2024. Saya mahu kedua-duanya. Roma bab 3 ayat 20 hingga 26. Oleh itu, tiada siapa pun akan diperbenar di mata Allah kerana mengamalkan hukum Taurat. Sebaliknya hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahawa mereka berdosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, perbenaran Allah telah dinyatakan. Hukum Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Perbenaran Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapa pun. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah menjadikan Yesus korban pendamaian supaya dengan kematiannya, dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya kerana pada masa silam, Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang Dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Allah menunjukkan bahawa Dia benar dan memperbenar semua mereka yang beriman kepada Yesus. Pernahkah kamu menghadapi masalah dalam membuat pilihan? Kamu mempunyai dua pilihan dan hati kamu berkata, saya mahu kedua-duanya. Jadi kamu berjaga-jaga sepanjang malam untuk mendapatkan jawapannya. Skim yang saya lihat Tuhan lakukan di dalam petikan di atas. Paulus menulis tentang Tuhan yang menghantar Yesus ke dunia untuk menjadi juru selamat kita dan dia berkata Tuhan melakukan ini supaya dia benar dan memperbenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Cuba fikirkan. Tuhan adil. Dia kudus, baik, benar dan adil. Tuhan tidak akan berlaku tidak adil selama 1 minit pun. Dia bukan begitu dan ini bercanggah sama sekali dengan sifatnya. Dengan cara yang sama, Tuhan tidak mungkin berdiam diri dan membiarkan kejahatan yang tidak dibetulkan di alam semesta yang Dia telah ciptakan. Tuhan menjadikan segala-galanya sangat baik dan Dia akan melihat ia dikembalikan seperti rencananya. Akan tetapi, apa yang akan berlaku kepada kita? Kita bukan manusia yang adil. Kita tahu maksud baik, adil dan suci. Kita mungkin cuba hidup dalam keadaan begini tetapi setiap hari membuktikan bahawa kita tidak boleh. Kita membuat salah, berkata perkara yang menyakitkan dan fikiran kita kusut. Kita masih lagi manusia yang binasa walaupun kita mungkin berasa baik. Kita tidak dapat menolong diri sendiri walaupun kita berusaha dengan keras. Tuhan yang bersikap waras akan melepaskan kita. Tetapi bukan Tuhan kita. Tuhan kita ialah Tuhan yang sebenar, dan kita bersyukur, dan Dia berkata, saya mahu kedua-duanya. Saya mahu berlaku adil dan menjadikan orang ini adil juga. Maka Dia datang untuk menjadi juru selamat kita. Inilah apa yang Yesus lakukan ketika Dia menderita dan tergantung di atas kayu salib. Dia melakukan kesemua ini ketika Dia bangkit dari kematian, menang atas dosa, kematian dan iblis. Dia mematahkan kuasa kejahatan ke atas kita. Dia membuat kita semula dan bermula dari hati, menjadikan kita orang yang dilahirkan dari Roh Tuhan. Sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Tuhan yang telah diampuni dan diperbenarkan. Tuhan mencapai kehendak hatinya. Dia adil dan sekarang, kita juga begitu. Terima kasih, Yesus. Kita berdoa, Bapa, terima kasih kerana memperbenarkan kami di dalam Yesus, anak-Mu. Amin.